Salam sejahtera doktor. Saya Terena Beatrice Agustin daripada AT18 ISMP Ekonomi dan ini merupakan pembentangan penyelidikan tahun akhir saya yang bertajuk Tahap Pengetahuan Pedagogi Kandungan, Pedagogi Umum dan Isi Kandungan dan hubungannya dengan kesediaan mengajar guru pelatih Universiti Pendidikan Sultan Idris. Berikut merupakan abstrak kepada kajian ini. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan proses penyampaian ilmu berlaku dengan baik selaras dengan keperluan pendidikan masa kini. Penyampaian ilmu pula hanya akan berjaya dilakukan sepenuhnya sekiranya guru-guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi. Walau bagaimanapun, guru bukan option dilihat menghadapi masalah dalam pengajaran mereka, iaitu guru-guru ini tidak mempunyai keyakinan untuk mengajar di luar daripada bidang pengkhususan masing-masing. Mereka juga berhadapan dengan pelbagai cabaran apabila mengajar subjek bukan option disebabkan pengetahuan isi kandungan yang terhadap subjek tersebut. Pengajaran bukan option ini telah mempengaruhi perkembangan pengetahuan pedagogi kandungan guru, yang mana pengetahuan ini adalah penting dalam persediaan pengajaran. Justru itu, kajian ini dijalankan dengan berpandu kepada 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti adakah guru pelatih diberi mata pelajaran selari dengan bidang pengkhususan semasa latihan mengajar 1 LM1. Kedua, mengenal pasti tahap pengetahuan pedagogi kandungan, pedagogi umum dan isi kandungan guru pelatih. Serta objektif yang ketiga adalah mengenal pasti tahap keyakinan guru pelatih terhadap kesediaan mereka mengajar. Seterusnya terdapat 2 hipotesis alternatif di dalam kajian ini, iaitu hipotesis yang pertama, terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap keyakinan guru pelatih terhadap kesediaan mereka mengajar berdasarkan program pengajian, dan hipotesis yang kedua adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan pedagogi kandungan, pedagogi umum dan isi kandungan guru pelatih dengan keyakinan mereka terhadap kesediaan mengajar. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan. Sampel kajian merupakan 103 orang pelajar yang mengambil program pendidikan di bawah Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, iaitu AT08, AT18 dan AT21. Sampel kajian ini dipilih melalui kaedah persampilan lawak mudah. Seterusnya data kajian dikumpul menggunakan borang soal selidik yang diedarkan secara dalam talian dan kemudiannya dianalisis menggunakan perisian SPSS 25 bagi mendapatkan maklumat untuk tujuan deskriptif, untuk tujuan analisis deskriptif dan juga analisis inferensi. Pada bahagian analisis dan dapatan kajian, analisis deskriptif statistik digunakan untuk mendapatkan nilai peratusan, min dan sisihan piawai bagi perkara-perkara berikut: maklumat demografi responden, maklumat latar belakang LM1, ketidakpadanan kemahiran, tahap pengetahuan guru pelatih, serta persepsi guru pelatih terhadap kesediaan mereka mengajar. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden yang mengambil bahagian dalam soal selidik ini merupakan responden perempuan dengan peratusan 79%. Lebih daripada separuh responden juga merupakan responden dalam lingkungan umur 24 hingga 26 tahun, serta bilangan responden daripada AT18 mendahului responden daripada AT08 dan AT21. Bagi maklumat program pengajian minor pula, majoriti responden tidak mempunyai program pengajian minor. Seterusnya, maklumat latar belakang LM1 responden melibatkan lokasi sekolah di mana LM1 dijalankan, jenis sekolah serta subjek yang diajar oleh responden. Berdasarkan dapatan kajian, seramai 76% responden menjalani LM1 di kawasan sekolah bandar, 70% responden menjalani LM1 mereka di sekolah menengah harian, dan seramai 41 orang responden mengajar subjek media dan subjek lain-lain. Hanya seorang responden sahaja yang mengajar subjek lain-lain. Pada bahagian ketidakpadanan kemahiran pula, terdapat 2 item soalan yang dikemukakan, iaitu item pertama bertujuan untuk melihat tahap kurang penggunaan kemahiran dalam kalangan guru pelatih. Dapatan kajian mendapati tahap ketidakpadanan kemahiran dalam aspek kurang penggunaan adalah rendah. Manakala item kedua pula bertujuan untuk melihat tahap kurang kemahiran dalam kalangan guru pelatih, dan dapatan kajian mendapati tahap ketidakpadanan kemahiran dalam aspek ini adalah tinggi dalam kalangan responden.
Kita berganjak ke analisis kajian seterusnya. Bahagian ini menjawab soalan kajian kedua pengkaji, iaitu apakah tahap pengetahuan pedagogi kandungan, pedagogi umum dan isi kandungan guru pelatih. Berdasarkan dapatan kajian, tahap pengetahuan pedagogi umum, pedagogi kandungan dan isi kandungan guru pelatih berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min sebanyak 4,39 dengan sisihan PY 0,58. Analisis seterusnya pula bertujuan untuk menjawab soalan kajian ketiga, iaitu apakah tahap keyakinan guru pelatih terhadap kesediaan mereka mengajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru pelatih mempunyai tahap keyakinan yang tinggi terhadap kesediaan mereka mengajar. Analisis statistik inferensi pula melibatkan ujian terhadap dua hipotesis alternatif seperti berikut. Ujian normaliti data yang dijalankan mendapati data adalah bertaburan tidak normal. Oleh itu, pengkaji telah menggunakan analisis ujian bukan parametrik dalam bahagian ini. Keputusan ujian Kruskal-Wallis menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam keyakinan guru pelatih terhadap kesediaan mereka mengajar berdasarkan program pengajian. Oleh itu, hipotesis alternatif pertama, kajian ini ditolak. Sementara itu, keputusan korelasi Sperman pula menunjukkan hubungan yang sederhana kuat antara tahap pengetahuan guru pelatih dan keyakinan mereka terhadap kesediaan mengajar. Oleh itu, hipotesis alternatif kedua dalam kajian ini adalah diterima. Kesimpulannya, tahap ketidakpadanan kemahiran dalam kalangan guru pelatih adalah rendah memandangkan mereka berjaya mengaplikasikan pengetahuan pedagogi mereka semasa latihan mengajar satu. Walau bagaimanapun, guru pelatih masih memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang lebih banyak. Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi rujukan kepada pelbagai pihak berkepentingan untuk berangkat strategi yang bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah ketidakpadanan subjek yang diajar dengan bidang pengkhususan guru, tetapi juga mampu membawa kemaslahatan kepada sistem pendidikan negara secara keseluruhannya. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.